Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam. Testing. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Al-Isra ayat ke-9 yang bermaksud sesungguhnya inilah kitab Al-Quran yang menunjuki ke jalan yang benar, yang lurus, dan memberikan khabar gembira kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang melakukan amal salah. Sesungguhnya bagi mereka pahala yang besar. Al-Isra ayat ke-9. Sadaqallahul azim. Dirahmati dikasihi dan kuasa pengurusan kuliah Zuhur bangunan MBI Shah Alam, dan yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran para jamaah di waktu yang penuh barakah ini, di waktu yang penuh dengan kemuliaan ini, sementara menanti azan zuhur masuk atau berkumandang, kita mengambil kesempatan untuk berbicara, bercakap, terhati ke hati hal-hal yang boleh membina keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konsep tegur menegur, ingat mengati sama kita. Kerana kita yakin, kita pasti dan kita sentiasa memahami bahawa hidup ini perlu kepada bantuan rakan taulan kita yang lain secara mudahnya dalam bentuk nasihat, bimbingan, teguran, peringatan sama kita. Betul, dalam hidup beragama jangan ada kesombongan diri. Tak boleh ada kesombongan diri dengan maksud yang lain. Saya tak perlu untuk dinasihati, saya tak perlu untuk dibimbingi, saya pandai-pandailah
saya tak perlu didekati orang, tak perlu dinasihati. Jangan. Itu adalah kesombongan syaitan sebenarnya. Kerana syaitan itu makhluk yang tak nak dinasihati. Betul tak? Macam tak percaya kat saya ni. Tak percaya. Kena percaya. Sebab makhluk syaitan, makhluk yang susah dinasihati. Saat bila mana Allah SWT minta supaya hormatkan Nabi Adam sebagai makhluk yang dia cipta, sama dengan syaitan Allah cipta juga. Ya, sepatutnya bila Allah nasihati syaitan supaya iblis hormat Nabi Adam, hormatlah. Tapi sombong dia. Dia kata apa? Siapa Adam itu? Aku ni makhluk yang mulia. Aku daripada api. Ya. Syaitan mengaku daripada api dan Adam daripada tanah. Berbeza. Siapa aku nak hormatkan dia? Tengok. Lalu Allah istilah dalam Quran. Allah kata apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Angkuh syaitan iblis ini. Sombong. Lalu dia tergolong orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana tak nak dengan nasihat bimbingan Allah Azza wa Jalla. Apa salahnya? Hormatkan Adam tu. Bukan minta lebih, hormat saja. Itu saja. Tapi itulah perangai syaitan, iblis yang durjana. Akhirnya dengan sebab keangkuhan itulah, maka dia jauh daripada hidayah, daripada keimanan dan kufur selama-lamanya sampai ke hari akhir, dilaknat oleh Allah. Bukan saja Allah laknat, manusia laknat dia. Macam kita, laknat ada syaitan, laknat. Kita tak boleh terima. Kita akan marah kepada syaitan selama-lamanya. Jadi kelaknatan itu berkekalan. Allah melaknatinya, kita pun laknati syaitan juga. Musuh kepada kita. Jadi tuan-tuan sekalian, saya sebut ini bukanlah nak marah, tidak ni, jangan pula salah faham. Ustaz lama tak mari nak marah-marah apa pula ya. Hari ni pun kuliah ganti Suzy ya. Patut 1 hari bulan 1 awal ya, tapi saya berada di Mekah pada masa itu. Tapi yang diganti, tapi minggu depan ada lagi. Ikut kepada jadual, minggu depan giliran saya lah, nampak 2 minggu terturut lah. Muka yang sama muncul, jangan bimbang lah. Baik, tuan-tuan sekalian. Jadi hidup ini kita nak kena pastikan kita ada bimbingan. Antara bimbingan kita macam ni lah. Duduknya kita setengah jam, 40 minit, mengaji ilmu, dengar ceramah. Bukan saya seorang sampaikan semalam, ada ustaznya, belum tu ada ustaz tiap hari ada. Untuk kita mengajak diri masing-masing. Memahami agama. Mana yang tak faham, makin faham. Mana yang silap, dia insaf. Mana yang kurang, dia tambahkan. Mana yang tersasar, balik pangkal jalan. Mana yang dia rasa dia ni jahil, dia jadi berilmu kemudian. Itu kenyataan. Jadi kesombongan jangan ada dalam hati. Bahkan, bukan saya sebut pada tuan-tuan. Yang bercakap ni pun tak boleh sombong. Sementara dah reti bercakap, dah berceramah rata tempat, padanlah. Tak boleh. Saya kena hormati kelemahan saya, kekurangan saya. Saya kena akur ada kelemahan saya yang saya miliki dalam hidup. Nak kepada bimbingan orang lain pun, teguran orang, bacaan yang cukup, dengar ceramah orang. Itu kenyataan. Maka dalam Islam ini, konsep kita begitulah. Al-Ma'idah ayat kedua, Allah kata apa kepada kita? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Tengok tuan-tuan. Jalan kita cukup sempurna, lengkap. Allah sebut Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu kena saling bantu sama kamu untuk menegakkan kebaikan dan takwa. Sama kita ni, bersama kita bersaling bantu untuk menegakkan kebaikan dan takwa. Amal soleh, kebaikan, akhlak, pekerti, perangai, sikap, watak. Dalam kebaikan takwa, wala ta'awanu, kata Allah dalam larangan. La an-nahiyah, larang. Jangan, kata Allah. Apa dia jangan itu? Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, dan jangan kamu bersaling bantu dalam perkara dosa dan bermusuh. Tengok tuan-tuan.
Jangan kamu bersaling bantu dalam benda dosa dan permusuhan. Nampak tak? Menegakkan dosa tak boleh. Kita berpakat macam mana kita tipu orang, tak boleh. Kita berpakat, saya Rizal pakat macam mana kita nak pukul orang, tak boleh. Ya? Jom Rizal, kita pergi tempat maksiat, berhibur sikit, lama tak berhibur contoh, dosa, tak boleh. Tapi kalau ajak Rizal, jom Rizal, kita ceramah 3 jam, tambah lagi 2 jam, 5 jam, Alhamdulillah. Jadi kata Allah, jangan berpakat bersaling bantu berdosa. Dan yang keduanya, bukan dekat dosa. Allah sebut kata-kata yang begitu menarik, wal udwan, bermusuhan, benci membenci, kata mengata, tengok dengan pandangan ekor mata, tengok tu macam nak telan orang contohnya. Ya, tak suka, tak seronok, tak sayang, tak berapa nak seronok orang, benci, akhir bermusuh, kata mengata. Jadi benda macam ni dilarang agama. Jadi tuan-tuan, itulah sebuah perjalanan yang sedang kita lalui, dan perjalanan-perjalanan yang tidak akan ada sudahnya. Sudahnya bila? Bila sudahnya perjalanan ilmu kita? Sudahnya adalah kematian. Sudahnya adalah kematian. Maka penamat riwayat pada semua kerja hidup kita, penamat pada semua amal kita, penamat pada semua kerja buat dalam hidup dunia ini ialah kematian. Bila kematian, tamatlah segala-gala riwayat kita. Mengaji tak ada dah, ceramah pun tak ada, kerja pun tak ada, cari harta pun tak ada, beranak pinak pun tak ada, keluarga pun berpisahlah. Dah suami meninggal, tinggal isteri anak-anak dah, tak ada apalah. Dah anak meninggal, tertinggallah ayahnya dengan ibunya lagi, anak dah pergi dah. Jadi ini semua adalah kenyataan-kenyataan yang kita nak kena ingatkan sentiasa. Dan saya yakin tuan-tuan semua orang-orang yang sentiasa peka dengan hal ini, kerana satu di antara nikmat beragama ialah kita menggunakan semaksimum mungkin waktu yang kita ada. Waktu belajar, waktu berilmu, waktu beramal, waktu cari iman, tambah agama, tambah kebaikan. Kita kena maksimumkan waktu ini. Itulah saya ingat sebelum saya nak mulakan ini, saya ada baca baru semalam, sebenarnya baca semalam dah sebut kepada ceramah pagi tadi. Ada satu kata-kata menarik daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa'. Kata-kata yang menarik daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata apa? Man lam yakun waqtuhu lillahi wa billahi fal mautu lahu khairun lahu minal hayati. Man lam yakun waqtuhu lillahi wa billahi fal mautu lahu khairun minal hayati. Sekian dimaklumkan. Macam faham lah ke tak? Terjemah lah tak? Dapat setengah tu, tengok saya baca faham dah. Terjemah tak perlulah. Suzy kena terjemah. Baik. Dan Suzy sebab dia balik ke luar negara, cuaca luar negara ada dengan dia. Baik. Kata Ibn Qayyim, menarik kata-kata ini. Ini untuk kita ni. Dia kata, man lam yakun waqtuhu lillahi wa billahi, siapa yang tidak ada masa untuk Allah dan dengan Allah. Tengok, siapa yang tak ada masa untuk Allah dan bersama Allah, maka mati lebih baik baginya daripada hidup. Ini kata-kata Imam Ibnu Qayyim Jauziyah. Kan saya kata tak ni, para ulama kita dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa'. Kitab tu cantik, saya ada kitab tu, tak bawa lah. Kitab tu bertajuk Penyakit dan Ubat. Dia bicara tentang soal jiwa, soal hati. Jadi kata beliau, siapa yang tak ada masa dengan Allah, bersama Allah, maka mati lebih baik bagi dia daripada kehidupan. Berat kata-kata. Dah kalau mengaji malas, tengah ceramah tak nak, sembahyang tak nak, tak ada masa dengan Tuhan, ya, tak nak buat kebaikan, Allah perintah tak nak buat. Jadi seolahnya kata pengarang, kata Ibn Qayyim, mati lebih baik daripada hidup. Tak ada harga dah kita ni. Zakir boleh faham? Okay.
Zakir kena faham sebab dia paling depan sekali. Kita belakang-belakang, dia depan sekali. Jadi kalau saya tak ceramah, dia boleh tampil ganti saya lah. Ini untung orang jadi apa ni, kameraman dia paling depan sekali. Kalau tak boleh ganti penceramah, tak payah ya. Baik Zakir, gurau Baik. Jadi itu kata-kata menarik. Mati lebih baik daripada kehidupan. Mana tak ada harga dah kita ni. Hidup, makan, minum, senyum, ketawa, bergurau, berak, kencing, tidur, rena, ibadat malas. Al-Qayyim kata, mati baik lagi daripada hidup. Tak ada guna hidup ni. Jadi kita nak ingat bahawa hidup ini mesti ada panduan ilmu dan panduan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan puan-puan semua, itu belum tajuk lagi tu, intro. Ya, suku jam lebih kurang. Tak apalah, penceramah dia pandai-pandai lah bagi masa. Ya, baik. Boleh Yang tadi siapa kata? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Boleh tu, tulis elok-elok, hantar kepada kawan-kawan kita dalam WhatsApp group tu. Tulis elok-elok, ya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, siapa yang tidak ada masa dengan Allah dan bersama Allah, tak ada masa, maka mati lebih baik daripada hidup. Ini kata-kata yang berikan kita motivasi lah. Baik. Tajuk kita untuk hari ini daripada kitab kita yang bertajuk Manhaj Hidup Orang Beriman, ini adalah kitabnya. Ya, saya tunjuk sebab live tu mungkin setengah orang nak cari kitab. Boleh tengok kitab ini. Tajuknya ialah tajuk yang ke-7. Muqaddimah sikit setelah beri pada bulan yang lepas dalam Ramadan yang lalu. Iaitu tajuk ini tajuk yang berbunyi membaca Al-Quran, zikir dan berdoa. Tajuk ini tajuk kita ni tuan-tuan. Memang tajuk yang kita cuba nak bawa dalam kehidupan beragama kita adalah nak mengisi dengan pahala demi pahala, kebaikan demi kebaikan. Ini kata-kata yang dibawakan oleh pengarang kitab kita, itulah membaca Al-Quran, zikir dan berdoa. 3 benda, 3 program besar kita. Kalau saya boleh sebut dalam bahasa saya lah, saya kata agenda mukmin, diary mukmin. Dari orang Islam, dia tak boleh tidak daripada hidupnya ada 3 ini. Antaranya ialah baca Quran, kemudian zikir dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikumpulkan dalam satu bab dalam tajuk kita, tajuk ke-7 ini. Baca Quran, zikir dan berdoa. Boleh tak kita terima hakikat ini adalah diary kita, agenda seorang yang beriman, amalan utama seorang yang mukmin. Sebuahlah agenda kita macam-macam. Ada duit nak melancong sekali, tak ada masalah. Ke Perth ke, Sydney ke, Los Angeles ke, Singapura ke, Langkawi ke, nak melancong ke Shah Alam ke contohnya, tak ada masalah. Ada duit kita nak berjalan, bawa keluarga, tak ada masalah. Ada harta kita nak cari makan minum, sehingga kita boleh kenyang makan, tak ada masalah. Ya. Tapi bila sebut hal orang beriman, dia punya agenda utama, tak boleh tidak mesti ada ketiga-tiga perkara tadi. Baca Quran, zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa diletakkan zikir, Quran dan doa ini sebagai agenda pertama utama mukmin? Sebab kesemua agenda itu agenda yang bersifat ketuhanan dan keimanan, kejiwaan dan kedamaian hati. Sebutlah tentang Quran, tentang zikir, doa, semua itu menjadi aspek kepada nilai kejiwaan kita. Nak jadi hati yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang lapang, jiwa yang sempurna, hidup yang bahagia. Neraca bahagia itu kena faham. Neraca bahagia balik kepada agama itu sendiri. Tak boleh bahagia semacam dunia semata-mata. Mesti ada asas-asas ini. Quran dibaca, zikir diucap, doa diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan program-program yang tidak akan padam cahaya selama-lamanya. Tak akan padam cahayanya. Bahkan lebih utama lagi,
Kalau kita ambil ingatan tentang program ini, dia menjadi suatu perjalanan besar kepada kita sebagai mukmin. Sekalipun kita telah mati, sekali kita telah meninggal dunia, dah meninggal dah orangnya. Siapa? Saya lah contohnya. Dah meninggal. Tapi kesan Al-Quran dibaca, kesan zikir yang diucap, kesan doa yang diangkat tidak akan padam nilai dan kekuatannya. Boleh faham tidak? Kesannya begitu berpanjangan. Dia bukan setakat untuk urusan dunia, tapi dia akan berpanjang sampai ke alam mahsyar, alam kematian, alam barzakh, alam mahsyar kita nanti. Batulah Al-Quran. Saya sering sebut di banyak tempat, saya kata Al-Quran adalah jantung hati. Al-Quran adalah nyawa kehidupan. Al-Quran adalah pedoman kehidupan. Al-Quran penyelamat kehidupan. Al-Quran adalah jalan keamanan dan keimanan. Al-Quran segala-galanya, segalanya Al-Quranul Karim. Adapun zikir, suatu rezeki untuk kita tak lalai tentang kita dan kehidupan kita. Saat kita susah, kita diuji, zikir adalah ubat paling mujarab sekali. Kita dalam keadaan diuji dengan pelbagai ujian, zikir adalah ubat kita. Sabda subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Apa sajalah dalam bentuk zikir pelbagai itulah penawar hati. Saat kita diuji oleh Allah pelbagai ujian, zikirlah jawapannya. Selawat pada Nabi, banyak-banyak zikirlah tu. Termasuk bukan diuji Allah saja, kita tenang. Ketenangan kita pada zikir. Kita tenang hati, zikirlah yang boleh menambah ketenangan lagi. Dapat rezeki, pangkat contohnya, dapat surat daripada jabatan, kenaikan pangkat berlaku bermula sebulan yang lepas. Rezeki tak? Rezekilah. Apa kali pertama tersebut? Alhamdulillah. Ataupun Allahu Akbar, dapat naik pangkat. Ucapannya apa dia? Gambaran kita nyatakan kepada Allah rasa sonok bahagia. Alhamdulillah. Tak ada saya rasa dapat suara pangkat zakir, terima saja, mak oi, ayah oi, tak ada. Panggil mak dulu. Mungkinlah mak tu dia beritahu by phone, mak, saya dapat naik pangkat hari ni, alhamdulillah, rezeki lah mak, insya-Allah. Betul lah tu. Tapi kalau pertama ialah alhamdulillah, Allahu akbar. Allahu akbar, rezekinya untuk anak-anak contohnya. Rezeki untuk keluarga. Allah diucapkan, tanda kesyukuran. Hati makin tenang, jiwa makin bahagia. Ketika Allah beri nikmat, termasuk Allah uji, lagilah kita bernama Allah Azza wa Jalla. Sakit demam, Allahu Akbar. Ya Allah, aku diuji sakit, ya Allah. Tak larat, ya Allah, ya Allah. Allah. Kita mengadu kepada dia. Itu zikir. Ingat yang berpanjangan. Doa. Satu rintih munajat. Permintaan. Untuk pelbagai keadaan perkara lah doa-doa ni. Apalagi dalam hidup kita ini, kita dah sebut acap kali. Saya ingat saya sebut di penghujung ceramah yang sebelum bulan Ramadan lepas. Doa ini adalah pakaian utama kita. Doa pakaian utama kita. Tuan-tuan, kalau kita genong balik tentang hidup kita seharian sekarang ni, hidup kita sekarang ini, daripada pagi tadi sampai ke malam, sampai ke pagi besok dengan izin Allah Azza wa Jalla, semuanya dengan pusingan doa. Doa. Kita nak tidur malam semalam. Semalam lah dah. Semalam dah. Nak tidur semalam. Doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Sekurang itulah doanya. Yang lebih tu bolehlah nak baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanna rasuluka. Nak bertasbih, baca 3 kul. Yang penting adalah doa. Dah sedar, dah kejut pada tidur jam 5 pagi. Jangan 7.30. Bahaya. Belum subuh lah bangun. Seawal kita sebut bila kita bangun tidur, doa lagi. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa lagi, segala puji bagi Allah. Allah hidupkan aku balik pada pagi ni.
Semalam dah mati dah semalam. 5 jam semalam daripada pukul 1 hingga pukul 5 tu. Kira dah touch and go dah tu. Ya. Cuma tak mati penuh lagi, mati separuh je. Tak ada apa dah. Ya. Kalau setengah orang tidur mati, angkat keluar rumah dia tak bangun. Dia tidur mati tu panggil tak. Angkat keluar rumah dia tak bangun lagi. Itu bahaya tu. Ya. Bangun tidur, nak ke toilet. Bersihkan diri dengan mandi-manda contohnya. Doa lagi masuk toilet. Ke terus masuk tuan-tuan. Langgar pintu habis rontok-rontok. Doa lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith minasyaitanir rajim. Selesai qada hajat, selesai basuh diri semua sekali mandi, keluar toilet, doa lagi ghufranak. Pakai pakaian, tengok muka kat cermin. Ambil motor, ambil kereta bawa ke masjid, naik kenderaan, baca doa lagi. Kemudian sampai ke masjid, naik masjid, masuk pintu masjid, baca doa, keluar masjid. Tuan-tuan, lepas selesai daripada masjid, turun dah hari seminggu, singgah kedai mamak kejap, contohnya, teh tarik. Nak makan, doa lagi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa khairat. Dah selesai teh tarik segelas, tu jangan 4 keping. Tu Cina khas tu. Doa lagi, alhamdulillah. Sendawa sikit. Sendawa tak syarak, tak sunnah tu. Tapi doa lagi, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana. Alhamdulillah rezeki pagi ni ya Allah aku dapat makan minum. Jadi semua perjalanan kita doa tuan-tuan sampai nak tidur balik malamnya. Nampak tak? Kita punya hidup ini disusun macam tu. Siapa susun? Bukan penceramah, bukan yazir masjid yang susun, Allah sendiri melalui Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi mengamalkannya dan kita ambil contoh. Jadi proses doa itu rupa-rupanya proses harian kita. Makan, minum, pakai, duduk, keluar rumah, masuk rumah, nak buat kerja. Apalagi nak minta keselamatan, minta kerahmatan, minta kebaikan, minta rezeki yang murah, jauh pada musibah, anak-anak berjaya, minta kedudukan hidup yang baik, macam-macam lagi. Jalanan mudah ke Mekah, kalau ke Mekah, rezeki dimurahkan Allah malam siang. Tuan-tuan, doa ni pakaian rasmi kita lah. Tak boleh kita nak jadi manusia yang sifatnya sombong dalam berdoa. Sebab dalam satu ayat Allah sebut orang yang sombong doa ni, orang tu Allah akan masukkan neraka. Siapa yang sombong doa, sombong tak doa, orang tu ke neraka, kata Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi kedudukan Al-Quran ke zikir doa ini merupakan agenda utama kita. Tak boleh berpisah dengan kita walaupun sesaat. Daripada pagi ke malam, malam ke siang, sepanjang kehidupan kita. Maka alangkah indahnya sebuah kehidupan beragama bila agenda ini kita kekalkan sebagai amalan harian kita tanpa cuai. Dan kita pula beramal dengan Quran ke baca zikir doa ini bukan secara maksimum, secara minimum, maksimumkan. Bukan minimum dah. Kita maksimumkan. Zikir kita maksimumkan, doa maksimumkan, kita baca Quran maksimumkan. Buat sedapat mungkin, semahu mungkin, semaksimum mungkin. Itu adalah watak mukmin. Ia bukan minimum, bukan sekadar. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi saya sebut ini sebagai satu, ialah perkataan buat diri jugalah yang bercakap. Kerana bila saya sebut perkataan agenda utama dari penting bukan apa, sebab itu mudah kita nak fahami. Kalau kita ada agenda hidup yang banyak, yang 3 ini adalah agenda paling utama sekali. Sebagai mukmin, bukan sebagai manusia mata manusia, tapi mukmin. Agenda-agenda yang lain, agenda nak berriadah, nak berjalan-jalan, nak bermusafir, nak melancong, itu agenda pun penting, tapi tidak menjadi lebih utama daripada agenda yang tadi. Penting juga agenda beriadah, jangan ya, untuk kesihatan badan, riadah perlu. Tak boleh buat sekali seminggu, buat tiap hari pun tak apa, tak ada masalah. Ya. Ada duit nak berjalan jauh, silakan bawa anak isteri melancong sekali, tak ada masalah. Sebab dalam hubungan kita melancong pun Allah suruh kepada kita, tengoklah bumi terbentang ini. Fasiru fil ardi, besar berjalan di bumi, tengoklah alam cipta Allah yang hebat.
Kena pula di kawasan yang mencetuskan keimanan. Tengok dengan Bukit Bukau yang hebat, cetuskan keimanan kepada kita. Kawasan-kawasan yang cukup hebat dengan dia punya situasi pokok dan daun, mencetuskan keimanan. Kita lebih terasa kehebatan Allah Azza wa Jalla mengurus alam ini. Lebih beriman kita, insya-Allah. Kita datang tengok pokok yang hebat, subhanallah. Air terjun yang tinggi, begitu menjulang tinggi sampai ke peringkat kita pun rasa takut tengok. Subhanallah kita sebut, rasa hebat Allah. Baik. Jadi kesimpulannya, baca Al-Quran, zikir, doa ini adalah agenda program utama kita dalam hidup ini, yang kita minta Allah berikan kita rezeki tersebut. Sebab itulah kita, tuan-tuan, saya lupa sebut tadi, kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada bab ilmu. Saya ingat dalam muqaddimah lagi, kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, dia seorang tokoh besar dan sekarang pun bicara tentang Imam Ghazali sedang diperkatakan di Selangor. Dia ada satu program, hari ini adalah hari terakhir ya, di Penjab 45 hari lepas Selangor mengadakan bicara khas tentang ilmuwan ini, khasnya dalam tajuk kitab Ihya Ulumuddin. Ada tokoh-tokoh luar negara datang. Baik. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, dalam hubungan kita dengan agama ini, khas dalam soal ibadat, kita diminta untuk sentiasa mohon rintih munajat kepada Allah untuk diberi kekuatan. Kita jangan harap sekadar kekuatan kita untuk beribadat, jangan. Kita kena minta, kena mohon rintih kepada Allah. Minta, ya Allah berikan aku rezeki kekuatan ibadat, rezeki masa yang hebat, rezeki kuat tenaga yang kuat untuk beribadat. Kena minta. Jangan kita hanya berpegang dengan kekuatan kita, kata Imam Ghazali. Jangan. Jangan kamu hanya bergantung dengan kekuatan kamu dalam bab ibadat. Sebab apa? Kekuatan kita belum tentu kuat untuk beribadat. Betul tak? Kecuali dengan hidayah Allah. Allah campak hidayah. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kekuatan kita tak boleh jadi sandaran selama-lamanya. Niat nak maridah dengan ceramah ni, niat dah ada dah. Kata kuliah maghrib, nak pergi ke masjid berdekatan rumah untuk hadir kuliah maghrib, kena pula malam tu forum perdana Maulid Jaraj, Maulid Nabi contohnya. Niat dah ada dah, kuatan dah ada tu nayaknya. Tapi tiba-tiba dalam keadaan nak tunggu maghrib masuk, hujan rintik-rintik. Bukan lebat pun, rintik-rintik, basahlah baju kalau pergi. Ada mari dah, bertukar dah plan dia. Hujan, tak apalah, tak pergilah. Tengok tu. Bukan saya, Rizal. Ya? Saya selamat, Rizal masalah. Rizal, contoh. Plan bertukar dah. Ini ada dah. Hujan pula memang rintik-rintik tidak sangat, tapi agak lebat sikit. Jarak masjid 2 km, 3 km. Memang pergi dengan motor, dengan kenderaan, kereta. Motor basah. Dah berubah dah. Ya tak apalah, forum ni tak dengar pun, tahun depan ada lagi. Tahun depan ada lagi dia kata. Pandai rancang dia. Tahun depan ada lagi. Tak ada minggu depan. Kekuatan Rizal sudah terhakis dengan sebab hujan yang turun. Tapi kerana tuan-tuan duk minta pada Allah kemudahan rezeki dalam beribadat, minta Allah mudahkan. Dengan sebab kita duk minta sentiasa Allah beri kekuatan kepada kita, kita tak fikir hujan tu. Hujan-hujan lah. Redah je. Basah pun sekejap je. Masuk masjid, cari tempat aircon, duduk buat aircon, setengah jam. Kering lah. Cari aircon tu. Contohnya, masjid pula aircon penuh. Bawa unit, 60 unit dari masjid. Tahu masjid ada 60 unit tu, teruk lampau lah. Maknanya kekuatan kita datang pada hidayah Allah tadi. Allah beri kita kekuatan. Pergi kita. Soal pahala ni. Datang ke masjid, pahala besar. Dengan ceramah, pahala yang lain. Etika, pahala. Jadi kekuatan tu ada. Siapa izin? Allah yang berkekuatan. Kita redah hujan yang datang walaupun lebat sampai ke masjid akhirnya. Tapi kekuatan kita saja jadi terhenti setakat itulah. Tuan niat sajalah. Niat sajalah. Lepas kita kena minta, kata Imam Ghazali, kena rintih, kena minta. Kerana Allah berkuasa penuh dalam urusan
kemahuan, kehendak dan keinginan kita. Amin. Baik, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Saya bercakap tuan-tuan, istighfar banyak ni sebab bicara saya di sini dalam tajuk yang agak berat, iaitu Madai Orang Beriman, dan tajuk pula tajuk berat tentang zikir, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, macam-macam, haji, minggu lepas haji kan, 2 bulan lepas kita cakap haji kan sebelum ni. Berat sebenarnya. Saya pun tak termampu, tapi saya mohon pada Allah berikan saya kekuatan, hati, jiwa yang bersih, kemahuan yang baik untuk beribadat. Kita sama juga, baik tuan-tuan. Kemudian dalam kitab ini kita terus baca nas lah. Tadi muqaddimah tadi, intro secara umum, panjang juga intronya. Adab-adab membaca Al-Quran dan kelebihannya. First program kita di sinilah membaca Al-Quran. Zikir, doa, kemudian baca Al-Quran Al-Karim. Kelebihan Al-Quran Al-Karim yang paling besar ialah merupakan kalam Allah. Allah memuji Al-Quran dalam banyak ayat. Bagaimana firman Allah yang saya baca di awal tadi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Al-Isra ayat ke-9. Kata pengarang kitab kita, Al-Quran ada kelebihan paling besar. Apa kelebihan paling besar? Kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran selama-lamanya kalamullahil munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Quran selama-lamanya ditarifkan sebagai kalam Allah yang turun ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah, ucapan Allah azza wa jalla. Saya ingat satu kata-kata daripada almarhum Tuan Guru Datuk Din Abdul Aziz Ni'mat, mantan Ambi Kelantan, dalam satu ceramah beliau yang tersebar, ramai orang dengar, dan saya pun dengar ucapan itu daripada kaset lah, daripada CD beliau, bukan dengar secara lisan, CD. Dia kata Al-Quran ini kalau tua-tua nak faham, Kelantan lah sikit. Tak, seorang Kelantan muka macam Vietnam, Kelantan, ya. Nampak muka Vietnam, ya. Borbor pun ada, Myanmar pun sikit. Dia kata kalau tuan-tuan nak faham Quran tu gapo dia, Quran tu. Quran dia kata seolah-olah surat yang Allah kirim kepada postman. Postman, tahu postman, tahu postman? Postman lah. Kata surat. Ya, dia Taranum Kelantan apa ni, dia punya lahjah Kelantan dia bunyi postman. Man tu tak ada, postman. Ya. Jadi Nabi postman. Nabi seolah macam postman, bawa surat Allah kepada kita. Itu bahasa Tuhan yang aziz, tinggi. Itu kekuatan dia lah. Allah yarhamuhu, Allah merahmati beliau di alam sana dengan segala kebaikan dan kemuliaan insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu insyaAllah. Dia beri tafsiran begitu rupa. Quran itu seumpama surat yang postman bawa ke rumah kita. Siapa kirim? Allah kirim oleh postman. Nabi itu postman. Ibarat ni jangan salah faham. Nanti Nabi macam postman saja. Jangan salah faham, jangan. Itu ibarat saja. Macam postman bawa surat rumah kita. Surat kiriman siapa? Di luar negara contoh boleh jadi. Kiriman daripada orang tertentu sampai oleh postman. Kita buat betul, kita baca untuk alamat kita. Macam itulah Al-Quran, Allah kirimkan kalamnya melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi kita boleh faham kemuliaan Al-Quran sebagai kalamullah, ucapan rasmi Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya sebanyak 6,236 ayat, 323,671 huruf, 114 surah yang lengkap, 30 juzuk Al-Qurannya. Ayatnya ada Makkiyah, ada Madaniyah, dalam dua era yang utama, zaman Mekah, zaman Madinah. Itulah kitab yang menjadi kekuatan kita dalam semua perkara. Kita nak buat, kita nak tingkat keimanan,
nak betulkan hidup, nak angkat jiwa kita, itu semua melalui Al-Quran belaka. Jadi kalam Allah. Saya nak sebut dalam bahasa mudah dalam masa 3 minit terakhir ini. Ini pandangan yang menarik daripada guru saya masa belajar dulu. Guru kami masa mengajar secara tuntasnya beri satu peringatan yang mudah. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang sifatnya kalau kamu baca dia, kamu baca Al-Quran, kamu sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran seolah kamu sedang bercakap-cakap dengan Allah secara mesra. Mesra. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal sampai habis Al-Baqarah. 200 ayat sebagai contohnya. Seolah kita sedang bercakap dengan Tuhan, bercakap dengan Allah. Al-Mulk, Al-Kahfi, Al-Imran, Az-Zumar, apa surah kita baca, ayat kita baca, seolah kita bercakap dengan Tuhan, bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Kata guru kami, orang yang sentiasa bercakap dengan Allah adalah pembaca Al-Quranul Karim. Maka orang tak baca Quran, dia tak bercakap Allah Azza wa Jalla. Orang tak baca Quran soal dia tak bercakap dengan Tuhan. Berapa lama tak bercakap? Dah setahun. Tak baca Quran setahun. Tak baca Quran dah lama mana? Dah 2 tahun tak baca Quran. 2 tahun tak bercakap. Soalan macam itulah. Tak bercakap Allah dah seminggu. Terakhir minggu lepas baca contohnya. Jadi kata guru kami, apakah adab seorang manusia baik ke tidak kalau dengan Tuhan dia tak bercakap? Atau sebalik bercakap hari-hari dengan Allah Azza wa Jalla, pagi malam siang petang? Maka kita fikirlah tuan-tuan sekalian. Saya suka beri contoh yang agak dekat dengan saya lah. Contoh kampung saya orang kampung. Kita dengan mak kita sebagai contoh. Dengan mak kita, telefon dia, mak masih ada, setengah-setengah masih ada ni. Yang tak ada, tak adalah. Yang masih ada, masih hidup sampai sekarang, petang ini, sekarang ini insyaAllah. Sihat pun sihat, Alhamdulillah. Telefon mak kita. Saya kata, mak apa khabar? Pagi, belum subuh. Tengah hari, call balik, mak apa khabar? Dah makan ke? Makan apa hari ni? Tengah hari ni, masak apa? Tak ada maghrib, call lagi. Mak, okey tak hari ni? Sihat ke? Kata demam semalam, okey tak hari ni? Makan ubat tak? Tengah malam, pukul 10. Tadi lagi, mak dah tidur ke? Okey tak? Lena tak? Okey tak tidur malam? Yalah tidur, tanya apa? Tak tidur lagi kan? Tapi tanya, mak okey tak malam ni contohnya? Berapa kali sehari? 4 kali sehari. Pagi, tengah hari, malam, siang. Anak itu beradab namanya. Hari-hari telefon. Dia tak berkira. Telefon, tanya khabar. Cakap dengan bonda dia. Tanya khabar. Dah makan ubat okey tak? Makan okey tak? Sihat ke tidak? Demam ke? Anak beradab apa hal? Bayangkan seorang anak dah 3 bulan tak bercakap dengan mak. Tak ada 3 bulan, 3 hari dah tak bercakap. Tak telefon. Tahu mak sakit kat kampung sana. Tak telefon. Dah 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Anak tu anak akhlak beradab ke baik ke anak macam mana? Anak yang tak ada akhlak lah ni namanya. Bayangkan dengan Allah Azza wa Jalla. Seorang anak yang baik dengan mak tadi, dia akan telefon. Walau 4 kali sehari. Jangan fikir soal kredit dah habis. Mak suaranya mahal harganya. Kita terasa mak ada. Bila dengar suara mak tuan-tuan, bila mak dah tak ada, habislah suara dia dengan kita tak ada apa dah. Termenung kita panjang kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Nikmat mak ni macam tu lah. Dengar suara tu nikmat rasa. Betul Bani Rizal ya? Rizal, mak tak ada dah. Masih ada. Tengok rezeki lah. Saya mak tak ada dah. Ingat balik suara di telefon tu, Allahu Akbar, seronok. Saat-saat dia bercakap kita tu pula, tanya pula nak balik bila, itulah yang paling terasa tak? Lama tak balik kampung, bila nak balik, tu. Ya, makan apa? Tanya kita makan apa? Cucu okey tak? Tuan-tuan. Adab yang tinggi. Saat kita bertelefon mak kita, tanda kita beradab. Tak telefon dia, kita tak adab. Hilang moral agama kita sepatutnya. Dengan Allah Azza wa Jalla, kita baca Quran hari-hari, tanda
kita adalah insan yang beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Quran tak baca dah seminggu, sebulan, tak sentuh Quran pun, kita ada adab dengan Allah Azza wa Jalla, tak bercakap Allah. Renung-renungkanlah, fikirkanlah, mudah-mudahan yang berbaki kita akan sambung insya-Allah akan datang, insya-Allah kuliah akan datang dalam tajuknya Al-Quran, zikir dan doa. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah tuan-tuan. Hidup ini kita doa kepada Allah sepanjang masa. Moga Allah berkati kita insya-Allah dengan ilmu yang bermanfaat, hidup yang ditenang, bahagia, rezeki yang dimurahkan Allah Azza wa Jalla, dan kita hidup dalam keimanan, dalam ketakwaan insya-Allah. Semuanya dipermudahkan Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.